faham kalau kita dapat tanya yang terpilih masuk ke dalam sesi untuk mencapai target 8G minta pada tahun 2025 yang pelajar yang daripada 6 dan juga murid dari 5 mudah-mudahan dengan apa yang disebabkan maklum guru pada start 9 hari bulan hinggalah 9 hari bulan 8 hingga bulan Ogos ini mudah-mudahan banyak input-input dan juga bahan yang dapat diisi dalam data masing-masing sebagai kesediaan untuk menduduki peperiksaan BPK yang dijangka akan dilaksanakan lebih kurang dalam sebulan sahaja lagi. Jadi berbagai kekangan yang tidak dihadapi oleh murid sekaliannya dalam keadaan ini masih lagi dalam keadaan lockdown, tak sekolah, dan nak sekolah pun tak boleh, belajar online ni antara tekanan dan juga cabaran yang terpaksa dihadapi oleh murid-murid pada zaman ini. Ini zaman pandemik ni, kita jaga diri untuk lebih memastikan kesihatan kita terbaik dalam setiap masa, insyaAllah. Baik. InsyaAllah bersama dengan saya berkongsi dengan adik-adik semua berkaitan dengan subjek sirah. Kalau yang sebelumnya ada Jawi, bahasa Arab, ataupun baru tadi bahasa Arab, berkaitan dengan bahasa Arab, kemudian berkenaan dengan Fad, ada sedangkan beberapa tips yang berkenaan dengan mana kaedah untuk berhadapan dengan teknik yang memberi beberapa teknik dan juga resep macam mana untuk menjawab soalan. InsyaAllah bersama dengan kita hari ini pun akan memberi beberapa kaedah dan juga penekanan tentang bagaimanakah kita nak memfokuskan macam mana cara-cara untuk menjawab peperiksaan dengan betul. Jarak anak murid-murid semua telah bersedia kita pastikan nota yang diberikan adil, pastikan juga kita akan boleh dengar tak suara Ustaz? Boleh. Boleh dengar okey? Boleh. Kalau boleh dengar Boleh. okey. Maaf ada saya tak. Baik. Baik. Lama itu dulu. Okey, baik. Baik. InsyaAllah bersama dengan saya berkenaan dengan pelajaran sirah untuk kita berkuang dalam satu jam setengah. Ini bagaimana cara untuk kita berhadapan dengan subjek sirah dan kaedah menjawab soalan sirah ini. Ini kita nak fokus kepada kaedah menjawab soalan sirah. Dan seterusnya kita sebelum tadi kita dapat doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmata ta'alaina min baik, semua nampak slide dekat slide yang saya pamerkan itu adalah jadual peperiksaan yang sebenarnya semua ni mungkin semua dah tengok dengan jadual
panduan peperiksaan yang diberikan oleh guru-guru di sekolah masing-masing dan juga penceramah utama sebelum ini. Tapi kali ini Ustaz nak terangkan juga lagi, Ustaz nak tunjuk lagi supaya benda tu sentiasa ada di dalam otak, sentiasa ada dalam pemikiran supaya kita boleh bersedia, kita boleh bersedia untuk menghadapi peperiksaan ini. InsyaAllah. Semua maklum dalam bulan mungkin dalam minggu depan bulan 9 ni semua dah berhadapan dengan ujian UPH, ujian tilawah dan juga hafazan. Jadi saya harap semua murid yang bersedia untuk berhadapan dengan ujian tilawah dan hafazan. Tapi kat sini tengok kat sini adalah tarikh berkenaan dengan sirah, subjek sirah. Pada 5 Oktober 2021 itu adalah subjek sirah yang bakal adik semua hadapi. Lupa tarikh itu pada 5 Oktober 2021. Jadi sentiasa bersedia lebih kurang dalam masa 1 bulan. Ada masa lebih kurang dalam 1 bulan saja lagi. Jadi nota-nota dan juga pelajaran sirah ini dia berkaitan dengan fakta sejarah. Sejarah berkenaan dengan Islam. Jadi apa yang perlu dipastikan adalah anak-anak murid semua perlu menghafaz dan banyak membaca. Kena perlu menghafaz dan juga kena banyak membaca supaya ilmu itu sentiasa ada dekat dalam dada kita, bukan sekadar untuk menjawab soalan peperiksaan, tapi juga mengetahui tentang sejarah Islam itu sendiri. Baik. Untuk subjek sirah ini seperti mana soalan-soalan lain juga dia ada cakupan soalan dia. Yang pertama adalah cakupan bentuk soalan UPH adalah berdasarkan script text. Yang script text ni adalah berdasarkan apa yang ada dalam buku pelajaran anak-anak semua. Buku teks. Sukatan pelajaran yang telah disediakan oleh pihak JASIM yang untuk dipelajari oleh dan juga diketahui oleh anak-anak semua. Maknanya apa yang ada dalam buku perlu dibaca, perlu diulang kaji dan perlu diingati. Dan sebabnya yang terbaru yang kedua iaitu berkenaan dengan kemahiran berfikir arah tinggi ataupun lebih dikenali sebagai hebat. Hebat ini maksud dia apa dia? Hebat ini adalah melibatkan kemahiran intelek merujuk kepada 4 arah iaitu mengaplikasi, menganalisa, menilai dan juga mencerita. Di sini dalam ujian peperiksaan PKP ini anak-anak murid semua juga diuji. Walaupun tak banyak soalan dia tapi nak diuji kemahiran anak-anak semua menyelesaikan masalah yang ditanya dalam soalan. Macam mana kita nak jawab soalan apa sebenarnya? InsyaAllah mudah. Dia sekitar soalan-soalan itu biasanya sekitar apa dalam pelajaran tetapi di luar buku. Bunyinya macam tu tapi sebenarnya mudah saja. Jawapan-jawapannya juga ada di sekitar kita. Okey, secara mudahnya murid mencerah sesuatu data atau maklumat kemudian diproses dalam minda dan akhirnya dikeluarkan semula dalam pelbagai bentuk secara kritis dan kreatif. Maknanya anda boleh menjawab soalan-soalan hebat ni tadi selain daripada berdasarkan buku ataupun jawapan yang ada dekat dalam buku. Anak-anak murid juga boleh memikirkan sesuatu jawapan yang sesuai untuk diletakkan dalam kertas peperiksaan sesuai dengan jawapan dengan soalan yang dikemukakan dalam kertas soalan. Jadi tak susah insya-Allah. Lepas ni kita tengok macam mana bentuk ataupun contoh-contoh. Sebelum kita pergi baca teknik untuk menjawab soalan, sebelum kita pergi ke teknik untuk menjawab soalan, kita akan Ustaz kenapa tak tulis apa? Okey ke? Okey okey baik. Boleh nampak Ustaz nak share sikit, nak kongsi sikit apa persediaan untuk mencapai target. Untuk mencapai target 8A dalam peperiksaan UPH seperti mana yang anak-anak tahu, seperti mana yang macam cikgu-cikgu dan ustaz sentiasa tekankan untuk mencapai 8A dan juga mak ayah pun nak harapkan adik-adik semua, anak-anak semua mendapat 8A. Apa persediaan yang perlu tadi untuk nak pergi kepada target itu. Persediaan diri pertamanya adalah berkenaan dengan fizikal, mental, emosi dan juga rohani. Daripada segi fizikal, daripada segi fizikal apa dia?
jaga kesihatan. Ya. Kesihatan tidur yang cukup. Sebelum nak berhadapan dengan peperiksaan ini dalam tempoh sebulan, pastikan kesihatan kita dijaga. Ya. Kesihatan dan keselamatan. Tidur yang cukup, jaga pemakanan dan juga riyadhah. Ya, jauhkan diri daripada aktiviti yang boleh membawa kepada kecelakaan. Sekarang ni kita waktu pandemik COVID-19 sekarang ni semuanya kena duduk dalam rumah. Ya. Kerajaan tu kita duduk dalam rumah, jaga diri, jaga kesihatan. Jadi duduk dalam rumah itu dah pastinya lah awak kena duduk dalam rumah. Tapi dalam masa yang sama jaga pemakanan, jaga emosi dia, kita kena lihat duduk dalam persekitaran dalam rumah itu juga kita kena jaga. Walaupun ada setengah orang duduk dalam rumah stres. Ada orang setengah duduk dalam rumah best. Ada setengah duduk dalam rumah tu main game je kan. Jadi benda-benda macam tu kita kena jaga kawal diri kita. Ya. Baik. Kemudian kepada daripada segi mental. Daripada segi mental pula dari pelbagai gambaran negatif, ya, kita ni ustaz tak sekolah, ustaz macam mana tak jumpa dengan ustazah, ustaz macam mana, ya, ustazah tak dapat nak terangkan. Kalau nak buat Google Meet pun, nak buat apa, nak buat online pun, kerja-kerja pun susah ustaz macam mana. Ya. Itu adalah cabaran-cabaran dalam menimba ilmu. Ya. Cabaran-cabaran dalam menimba ilmu. Untuk berjuang dalam menimba ilmu ni memang banyak cabaran dia. Ya, insyaAllah. Jadi jangan menyerah kalah sebelum berjuang. Maknanya dalam situasi yang macam ni kita kena sentiasa kuat, kita kena sentiasa mencari apakah ya, kekuatan yang ada di sekeliling kita untuk kita memastikan kita ni sentiasa boleh menerima ilmu pengetahuan. Contohnya dekat rumah kita ada buku teks, ya, ada buku kerja. Kemudian berpandukan apa yang ustazah dan ustaz dah bagi dekat sekolah, cuba explore dan juga kita sentiasa buat latihan melalui apa yang nasihat-nasihat yang diberikan oleh ustazah sama ada online ataupun offline. Ya. Kemudian merasa belum bersedia. Ya, dalam masa tempoh sebulan ustaz nak berusaha ustaz. Kita tak sedia lah ustaz. Kita tak boleh macam tu. Ya, belum apa-apa lagi dah rasa macam tak boleh. Ya. Belum apa-apa lagi dah rasa macam tak boleh nak berhadapan dengan peperiksaan ni. Kita tak nak, kita kena sentiasa bersedia. Ada masa lagi bulan. Dekat kita ada dibukakan nota-nota, jadi cuba sedaya upaya untuk pastikan kita menimba ilmu, menambah ilmu dan juga meningkatkan hafalan kita untuk berhadapan dengan peperiksaan. Ya, kemudian tiada keyakinan diri. Itu antara perkara-perkara yang boleh menggagalkan kita dalam peperiksaan. Bukan dalam peperiksaan sahaja. Dalam apa jua yang kita nak lakukan, dalam sukan, dalam kalau kita memasak dalam sukan bermain tu macam-macam lah. Kalau kata tiada keyakinan diri, itu adalah kalau letakkan tiada keyakinan diri kat depan, itu adalah perkara yang dah seolah-olahnya menyerahkan lah sebelum berjuang. Ya. Jadi kat sini dan seterusnya sentiasa bersifat positif. Okay. Fokuskan mental kepada apa yang perlu anda lakukan dan apa jua hasil yang anda harapkan. Okay. Sedikit pencapaian itu lebih baik daripada tiada pencapaian langsung. Maknanya kita berusaha daripada 0 ataupun daripada 10% yang kita ada dekat dalam diri kita, ilmu yang kita ada, kita berusaha mungkin boleh meningkatkan 30 ke 50% ke 60%, mungkin ke 90%. Jadi dekat situ kita kena berusaha, kan? Yakin bahawa kita boleh melaksanakan apa yang dilakukan. Okay, persediaan berkaitan dengan emosi. Okay, berkaitan emosi, anda perlu berkaitan perasaan gembira, seronok, sedih, resah dan lain-lain. Anda perlu mengelak diri daripada sebarang bentuk gangguan emosi. Okay. Kemudian bertengkar dengan rakan, duduk kat dalam rumah, ada stres, ada beratur dengan adik-beradik dan sebagainya, mungkin kita kan dekat itu kita dapat elakkan nanti. Ya. Okay. Murid-murid jangan spam ya. Jangan type apa perkara-perkara yang tak perlu. Okay, nanti takut ustaz terlepas nak baca apa pertanyaan kawan-kawan yang lain. Okay, yang tak perlu jangan type kepada. Kita fokus kepada teknik untuk menjawab soalan dan pertanyaan itu mestilah berkaitan dengan subjek yang saya nak ajar. Ya, tolong fokus. Sebab ceramah kali ini ataupun seminar pada kali ini hanya sekali dan anda akan dapat sekali saja. Jadi fokus. Ya? Gunakan peluang dan ruang yang masih ada untuk fokus pada apa yang saya nak ajar. Ya, faham? Okay, baik. Terima kasih adik-adik. Okay, dan seterusnya berkaitan dengan persediaan rohani. Okay, apa persediaan rohani kita?
Ini antara sedikit tip-tip dan juga persediaan yang kita perlu lakukan. Ya, walaupun bukan untuk perusahaan tetapi duduk dekat dalam rumah ada macam-macam perkara yang kita kena hadapi. Ya, berhadapan dengannya. Jadi insya-Allah kalau ikut apa yang tercakap tadi, mudah-mudahan kita akan sihat tubuh badan daripada segi fizikal dan mental. Okey, daripada rohani sentiasa bermunajat kepada Allah. Lupa yang minta restu daripada kedua ibu bapa, ni nak kita minta restu kedua ibu bapa dan juga guru. Jangan lupa ya, banyakkan berzikir dan juga baca Al-Quran. Mungkin sebelum sebelum ni Ustaz dah ada ustazah dan ustaz yang dah maklumkan perkara macam ni, tapi ingatkan lagi ya. Dan seterusnya menjauhi maksiat. Jangan lakukan perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan berdoa. Kita membaca dan kaji apa semua kali yang solat kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dan seterusnya tajuk yang akan dinilai. Baik, kita nak masuk kepada sebuah pelajaran sirah. Apa tajuk yang akan dinilai di dalam peperiksaan sirah ini? Ya, kita semua dah tahu. Ustaz dan ustazah dah maklumkan. Soalan-soalan yang masuk dalam peperiksaan UPKK ini adalah soalan daripada tahun 3, tahun 4 dan tahun 5. 3 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang ni macam mana? Yang pula yang 6, ada 3 tahun ke belakang nak ulang kaji pelajaran Ustaz macam mana? Jangan risau. Sebab pelajaran sirah ini adalah biasanya soalan ini adalah soalan-soalan asas. Biasa kita dengar, yang biasa kita pelajari dan biasa kita dengar. Okay? Jadi sekiranya kita belajar di sekolah, insya-Allah benda itu akan ingat. Sekiranya kita membaca, insya-Allah perkara itu akan ingat. Jadi perkara berkaitan dengan sejarah Islam, ada satu perkara yang penting dan mudah untuk kita ingat. Tapi syaratnya kena fokus, kena sentiasa membaca. Okey, Ustaz nak tanya semua tajuk kita kena hafal ke? Okey, insya-Allah kita akan share. Sebelum tu saya nak fokus kepada soalan-soalan yang favorite. Berapa tajuk ataupun berapa soalan yang masuk dekat dalam subjek dia. Baik, tengok pada slide yang saya tunjuk tu, itu adalah soalan jumlah soalan yang masuk dalam kertas. Ini jumlah soalan yang masuk dalam kertas ujian peperiksaan. Ini pada tahun 2014 hingga tahun 2018. Okey, kita tengok. Ini ada tahun 3, tahun 4 dan tahun 5. Tajuk berkaitan dengan pelantikan Nabi Muhammad SAW sebagai menjadi rasul. Okey. Kalau tengok dekat sini, Ustaz fokus kepada tahun yang paling banyak. Tahun 2017 ada 11 soalan. Tahun 2018 ada 4 soalan. Dan tahun 2019 pun lebih kurang macam 4 soalan juga. Jadi maknanya dekat sini nak tengok apakah soalan-soalan yang paling banyak masuk dalam mata favorite. Yang pembina soalan yang biasa masukkan dalam peristiwa hijrah ke Habsyah. Kat sini ada 10 soalan pada tahun 2017. 3 soalan 2018. 2014 banyak kemungkinan. 2021, 2020 dan 2021 ni 2019, 20 dan 2021 ini soalan dia pun mungkin makan banyak juga. Jadi kena baca, kena sentiasa bersedia. Jadi kena fokuskanlah. Maknanya tajuk yang lebih itu, soalan yang lebih itu kena fokus. Itu saja yang itu antara tips yang kita boleh gunakan untuk memudahkan kita untuk menjawab soalan. Tekankan mana soalan yang banyak tu, soalan yang keluar itu perlu ditekankan. Okey, Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ni pelajaran tahun 3. Pelajaran tahun 3. Kemudian Isra' ni setiap tahun masuk. Macam yang dekat atas ni tadi pun soalan ni memang ada setiap tahun. Maknanya tajuk-tajuk itu perlu dibaca. Okey. Dan seterusnya jihad Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Ini soalan yang memang tinggi dia punya jumlah soalan di dalam kertas. Tengok pada tahun 2014, 15, dia 5 soalan, 8 soalan paling tinggi pada tahun 2017. Tinggi soalan dia 2018. Tinggi juga dia punya jumlah soalan yang ditanya dalam kertas soalan. Jadi perlu fokuskan juga tajuk jihad ni. Baca sebab dia adalah antara soalan yang kebiasaannya jumlah soalan itu tinggi di dalam kertas peperiksaan sirah. Maknanya tajuk tu perlu dibaca. Sebab sirah ni kena membaca, kena menghafal. Baca, faham, hafal. Sebab dia adalah fakta. Okay, jadi kita tak boleh macam Jawi ataupun pelajar-pelajar lain kita boleh buat keterangan. Kita
panduan awal kita. Tetapi sejarah ini adalah kita perlu berdasarkan apa yang ditulis di dalam buku. Ya, kita tak boleh salah nama, kita tak boleh tulis salah tarikh. Ya, kita kena fokus kepada dia punya sejarah itu sendiri. Kemudian perang Badar ni tak banyak yang keluar. Ya, ada 1, 2, 3. Ya, tahun 2018 ada 3 soalan. Kemudian perang Uhud tahun 2018 tak keluar. Baca kemungkinan akan keluar pada kali ini. Ya, kemungkinan akan keluar pada kali ini. Okey, dan sebenarnya perang Ahzab pun tak keluar, perjanjian Hudaibiyah. Ya, kemungkinan tahunan akan keluar berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah. Okey, dan seterusnya pembukaan kota Mekah. Setiap tahun pembukaan tajuk berkaitan dengan pembukaan keluar. Ya, tapi tak banyak soalan dia. Ya. Bila ada kuis kan, kuis mungkin lepas ini nanti. Ya, selepas akhir program. Ya. Tapi nanti mungkin ada dimaklumkan nanti untuk awak punya menjawab kuis-kuis. Ya, insyaAllah. Okey, dan sebenarnya pelajaran tahun 5, perkembangan negara Islam. Perkembangan negara Islam dari sudut akidah. Ya, yang ni 5 soalan pada 2018. Okey, kemudian perkembangan negara Islam dari sudut ibadah. 2 soalan pada 2018. Ya, kemudian perkembangan dari sudut akhlak ada 5, perkembangan dari sudut muamalah tak ada soalan pada tahun 2018. 2019 pun hingga 2021 ini kemungkinan juga soalan-soalan ini akan dikeluarkan sedikit sebanyak. Yang maknanya kena baca dan tekankan. Ya, tak mustahil dia akan keluar daripada sudut muamalah ni sebab tahun 2018 tak keluar. Okey, dan seterusnya perkembangan perdagangan dan juga akhir sekali kewafatan kisah kewafatan Nabi Muhammad SAW itu kena tekankan. Jadi kat sini apa yang nak ceritakan kat sini, fokuskan mana tajuk yang banyak soalannya keluar. Mana tajuk yang banyak soalannya keluar, kemungkinan akan jumlah soalannya juga akan banyak keluar pada tahun 2021 ini. Ya? Tengok seterusnya, tajuk yang akan dinilai. Semua nampak dekat yang slide yang saya ambilkan satu. Okay, pelantikan Nabi Muhammad SAW. Kita akan sekali imbas saja. Ya. Peristiwa turunnya wahyu di Gua Hira. Okay, ini tajuk yang pertama. Ya. Peristiwa turunnya wahyu di Gua Hira. Apa yang kita perlu buat? Apa yang kita kena hafal dan baca? Okay. Sebelum menerima wahyu, kisah sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, Nabi terkenal dengan sifat terpuji. Ya, diberi gelaran Al-Amin. Itu di antara perkara apa yang kunci lah, benda-benda yang biasa ditanya. Ya, biasa ditanya dalam soalan. Okey, sifat terpuji, gelaran Al-Amin. Kemudian semasa menerima wahyu, apa peristiwa ataupun apa kisah yang berlaku semasa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Kisah Nabi menerima wahyu pertama macam mana? Ya, apa surah dia, kemudian umur Nabi ketika dalam menjadi Rasul. Ya, aku kena baca sekali imbas dekat dalam buku nota. Biasanya kalau ada buku nota padat ya, yang keluar ini mana-mana yang mana-mana keluarkan, masyarakat keluarkan, boleh juga baca. Sebab dekat dalam tu biasanya akan mengandungi soalan daripada tajuk daripada tahun 1 ke tahun 3 hingga tahun 5. Okay, jadi dan juga biasanya dalam tu dah dipadatkan nota-nota untuk kita baca, ya, insyaAllah. Dan selepas menerima wahyu apa pula? Rasulullah SAW pulang ke rumah dalam keadaan yang gemetar. Kenapa dalam keadaan gemetar? Kemudian siapa yang tunggu kat rumah, kemudian Rasulullah berselimut, kemudian apa pula yang keluar. Itu tak adalah dekat dalam buku tu. Tapi tak salah kita nak baca kisah tu. Ya, kemudian apa yang perlu diketahui adalah kisah selepas. Ya. Peristiwa turunnya wahyu, sebelum menerima wahyu, ya, semasa menerima wahyu dan juga selepas menerima wahyu. Dan seterusnya berkenaan dengan pelantikan Nabi Muhammad sebagai Rasul juga. Okey, tentangan orang kafir terhadap dakwah Rasulullah. Okey, ya, kita tahu masa Rasulullah berdakwah tu ada tentangan-tentangan hebat daripada orang kafir. Okay. Faktor penentangan. Kenapa kita tentang dakwah Rasulullah? Ancaman terhadap Rasulullah. Apa yang dia buat terhadap Rasulullah? Ya. Ustaz kuis ambil dekat Telegram ke? InsyaAllah nanti Ustaz Ujah akan masukkan dekat dalam grup, ya. Dekat semua. Okay. Dan seterusnya ancaman terhadap para sahabat. Apa orang kafir Quraisy ni buat kepada para sahabat? Ya, maknanya ancaman-ancaman itu macam mana berbentuk dia. Kemudian dakwah secara sulit lepas menerima wahyu Rasulullah berdakwah secara sulit. Okay, sebab berdakwah secara sulit. Kenapa Rasulullah berdakwah secara sulit? Okay.
Kemudian perkara di seruan Rasulullah, apa yang Rasulullah seru kepada masyarakat Arab pada ketika tu, golongan awal yang belum Islam. Ini kena tahu. Ya, dekat dalam buku kena bacalah saya. Dan seterusnya dakwah secara terbuka. Okay, seruan Rasulullah terhadap kaumnya dan juga dan pembesar-pembesar yang dan juga seterusnya tentangan terhadap dakwah secara terbuka. Bagaimana pula ancaman dan tentangan orang kafir ada semasa dakwah Rasulullah SAW secara terbuka. Okey, yang tu kena baca. Dia ada yang pertama dakwah secara sulit, dakwah secara terbuka. Itu dari tajuk yang kita perlu baca. Sebenarnya tak banyak dalam buku teks awal tu nak baca, sebab kalau kita baca sekali limbas, baca dan faham tu perlu ya. Baca dan faham insya-Allah. Lepas tu kalau orang tanya pun kita boleh jawab. Ya, insya-Allah. Dan seterusnya yang kedua, 2.1 hijrah ke Habsyah. Ini masih dalam tajuk tahun 3, tajuk yang kedua hijrah ke Habsyah dan juga Esrik. Okey, hijrah ke Habsyah untuk kali pertama. Apa peristiwa dia? Dia ada kali pertama, kali kedua. Kali pertama ni cuma cerita tentang apa? Peristiwa sebelum hijrah, peristiwa semasa hijrah, apa yang berlaku, sebab hijrah, kenapa hijrah kali pertama berlaku, kemudian layanan Raja Habsyah terhadap kaum muslimin pada ketika itu macam mana, ya? Dan seterusnya hijrah ke Habsyah kali kedua. Kenapa pula berlaku peristiwa hijrah kali kedua? Peristiwa sebelum hijrah apa dia? Ya, peristiwa semasa hijrah apa dia berlaku? Dan kena tahu ni, dia ada kali pertama, kali kedua. Sebab kemungkinan soalan akan keluar berkaitan dengan hijrah kali pertama dan hijrah kali kedua. Kemudian sebab hijrah, kenapa hijrah kali kedua? Tadi hijrah kali pertama, kenapa hijrah kali pertama? Okay, layanan Raja Habsyah pula macam mana terhadap kaum muslimin dan muslimat, ya? Masa peristiwa hijrah itu. Itu kita kena tahu, ya. Baik. Hijrah ke Habsyah dan Yathrib. Okey, masih lagi kat sini hijrah ke Yathrib pula. Tarikh hijrah ni bila? Tengok rujuk kat dalam buku. Ya, dalam bawah insya-Allah. Gariskan tarikh tu. Baca, ambil pembaris ataupun highlight pen, warna kuning ke warna yang awak suka. Okey, tandakan tarikh hijrah tu apa dia supaya mudah untuk kita kesan. Bila kita nak buka tu dah tahu dekat situ tempat dia. Kemudian sebab hijrah, kadang-kadang dalam buku panjang dia punya dengan cerita panjang. Jadi highlightkan sebab hijrah dia apa? Sebab hijrah dia apa? Sebab kita bila nak ulang kaji dan nak buka balik, ya, kemudian kita buka muka surat itu dah tentu akan keluar balik terus memfokus kepada warna ataupun tempat yang kita gariskan. Dan peristiwa yang berlaku semasa hijrah. Okey, rumah Rasulullah dikepung, ya. Peristiwa yang berlaku semasa hijrah. Rumah Rasulullah dikepung, kemudian Masjid Quba, ini sejarah-sejarah yang perlu kita ketahui. Apa yang kepung rumah Rasulullah, ya. Kemudian peristiwa pemilihan Masjid Quba tu apa pula cerita dia. Ya. Kemudian layanan penduduk Madinah. Jadi semasa hijrah ke Yathrib ke Madinah tu, macam mana pula sambutan masyarakat Madinah terhadap kaum yang berhijrah ni tadi, ya. Persaudaraan kaum Muhajirin dan orang kaum Ansar. Siapakah kaum Muhajirin, siapakah kaum Ansar, ya. Muhajirin orang yang akan berhijrah ke Madinah, Ansar adalah orang yang menetap di Madinah, mereka ni saling bantu-bantu antara satu lain. Orang Ansar ni sangat baik, ya, sangat murah hati membantu orang. Bacalah benda-benda tu, kisah-kisah itu adalah antara perkara yang perlu diketahui. Dan seterusnya, masih lagi pelajaran tahun 3, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Pengertian dan bahagian mukjizat. Pengertian dan bahagian mukjizat dekat sini, mukjizat terbahagi kepada berapa pengertian mukjizat. Yang pertama apa dia? Ya? Kemudian bahagian mukjizat. Kat sini, sambil-sambil ni tak beritahu, ya. Dengar elok. Mukjizat terbagi pada dua, iaitu mukjizat hissi dengan mukjizat maknawi. Apa dia mukjizat hissi, apa dia mukjizat maknawi. Yang ni antara perkara yang saya sebut-sebutkan ni, maknanya awak kena pegang dan kali selepas ini. Sebab itu kemungkinan akan keluar dan memang akan ditanya. Ya? Dan seterusnya tujuan mukjizat. Apa tujuan dia? Kenapa Allah berikan mukjizat, kelebihan mukjizat kepada para nabi? Kita boleh kaji. Kita boleh tengok dalam buku teks. Okey, suara Ustaz tak dengar. Yang lain dengar ke? Suara Ustaz? Okey. Ya? Okey, dengar alhamdulillah dengan jelas. Mungkin adik yang tak dengar tu mungkin cuba lihat, ya. InsyaAllah mungkin lain terputus sekejap ke, insyaAllah lepas ni okey. Ya? Kemudian contoh mukjizat Nabi Muhammad SAW, tengok dekat sini contoh mukjizat. Ya?
Mukjizat dia dalam soalan UPKK dia selalu tanya tentang contoh mukjizat ni dengan terlepas. Ya. Antara dia adalah Al-Quran, Isra, yang keluar air di tengah dari bulan terbelah dua, kemudian melambatkan matahari terbenam. Ya. Okey. Kemudian kategori mukjizat ataupun bahagian mukjizat. Okay, tengok dekat sini. Ustaz dah jelaskan dekat situ. Apa dia mukjizat maknawi? Maknawi contoh mukjizat maknawi Al-Quran dan Isra. Kemudian isi adalah benda mukjizat yang dapat dilihat dengan mata kasar, ya. Maknawi yang tak dapat dilihat dengan mata. Itu dia. Walaupun tak baca selepas ni, kalau yang tengok dan perhatikan slide Ustaz, insya-Allah dia tanya. Ya? Jadi tumpukan perhatian. Okey, dan seterusnya, pengertian Isra. Pengertian Isra dan Mi'raj. Apa dia pengertian Isra? Tajuk peristiwa Isra dan Mi'raj. Okey? Apa dia pengertian Isra dan Mi'raj? Okey, baca. Tengok kat dalam tu. Isra itu apa? Mi'raj itu apa? Ya? Bukan perjalanan Rasulullah daripada Masjidil Haram. Kita kena baca lah, kena ingat. Ya? Dan seterusnya kita sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa dan nada Nabi Muhammad kemudian Nabi Muhammad Baitul Maqdis, ya, tarikh berlaku penyaksian peristiwa penting di dalam peristiwa Isra tu, kisah dan pengajaran kemudian kita Abu Bakar mendapat gelar nak sidik. Ini kena baca. Dalam peristiwa Isra itu diperlihatkan Rasulullah dengan beberapa perkara yang menyedihkan dan juga menggembirakan kisah orang-orang yang buat dosa, orang yang melakukan kebaikan. Yang tu kena baca sekali, ya. Kemudian Nabi dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Bertemu dengan nabi-nabi terdahulu dari langit yang pertama dengan langit yang ketujuh. Ingat nabi ini siapa? Ya? Langit itu pertama, siapa, kedua hingga langit yang ketujuh. Nabi sampai ke Baitul Ma'mur, Nabi Muhammad sampai ke Baitul Ma'mur, dan seterusnya kefarduan solat 5 waktu sehari semalam. Okey? Ingat peristiwa Isra. Fardu solat 5 waktu sehari semalam yang kita lakukan sekarang ni. Apa kisah dia? Ya, bila dia difardukan ke wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, kena tahu, insya-Allah akan ditanya. Baik, seterusnya kita masuk kepada pelajaran tahun 4, iaitu tahun 4 ini dia lebih fokuskan kepada perang Badar, Uhud, Khandaq, perjanjian Hudaybiyah dan juga pembukaan kota Makkah. Sekarang ni kita masuk kepada pelajaran tahun 4, konsep jihad dalam Islam. Apa dia pengertian jihad? Okay, berjuang mempertahankan diri dan agama Islam. Itu antara pengertian ringkas, ya, ringkas. Pengertian jihad. Kalau dalam pertanyaan ditanya apakah pengertian jihad, dijawab sebab dan tujuan jihad, okey, mengenakkan amal menegakkan syiar Islam dan juga mempertahankan keselamatan negara, agama dan negara Islam. Okey, kemudian bahagian jihad ni, ingat bahagian jihad ada dua bahagian jihad, jihad kecil dan jihad ataupun tauhid dan juga kabir. Ingat tu. Ya. Ini biasa soalan yang akan keluar dalam peperiksaan. 2018 soalan 2018 ada keluar tajuk ni. Ada keluar tajuk ni. Kamu tanya dia keluar lagi. Ya? Dan seterusnya, hikmah jihad, apa dia? Hikmah, kelebihan, apa ganjaran-ganjaran dia? Ganjaran dia kalau ni syahid, dia digantung dalam itu ada banyak lagi lah. Jadi, tajuk berkaitan dengan jihad ni cuba baca seluruh. Dan juga catatkan nota-nota penting yang gariskan nota-nota penting ataupun penting yang terkandung dalam tajuk. Kemudian kita masuk ke perang Badar. Okay, perang Badar ini ada beberapa perang yang saya sebutkan tadi dalam tajuk Pecah Lima. Pecah Lima ni tajuk perang dan juga pembukaan kota Mekah. Ya. Jadi perang dia berkaitan dengan perang Badar, apa yang perlu diingat? Tarikh, bilangan tentera Islam dan ketua, bilangan tentera kafir dan ketua, sebab berlaku peperangan, bilangan tentera terbunuh, tentera yang menang, jumlah tawanan musyrikin dan tawaran yang diberi oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Tengok apa dia ringkas tajuk dia. Ya. Tarikh berlaku pada hari Jumaat 17 Ramadan tahun 70 Hijrah. Okey. Kemudian bilangan tentera 317, bilangan tentera kafir dan Islam kafir 12,000. Kemudian pada sebab berlaku ambil semula harta umat Islam yang telah dicuri oleh orang kafir, kemudian bilangan tentera yang terbunuh, kemudian musyrikin 70, Islam syahid 14, kemudian tentera Islam yang menang. Bacalah macam baca buku cerita dekat dalam tu, insya-Allah. Kemudian apa yang Ustaz dah highlightkan ni, tarikh apa semua ni, dalam buku tu nanti gariskan. Ya, gariskan apa perkara penting yang perlu difokuskan, yang perlu diingat, dan kemungkinan itu akan masuk dalam peperiksaan. Ya. Baik, dan seterusnya perang Uhud. Okey, tarikh, tempat, bilangan dan
Sama juga tadi macam tadi. Maknanya bila bab perang ni, inilah benda-benda yang perlu diingatkan. Maknanya bila baca buku bab peperangan, bab Uhud ni, perang-perang Uhud, perang Badar ni perlu diingat tarikh, tempat, bilangan tentera kafir, bilangan tentera Islam, sebab berlaku peperangan yang berlaku, apa strategi Rasulullah. Okay, kita tengok jawapan dekat sini, kita ringkas. Tarikh dia berlaku pada 15 Syawal tahun ke-3 sebab berlaku di Bukit Uhud. Bilangan tentera Islam berapa dia? Dekat sini ada 1,000 orang, 300 telah berpatah balik. Kenapa 300 berpatah balik? Daripada 1,000 orang, kenapa 300 berpatah balik? Kena baca dalam buku. Sebab apa? Sebab bila nak tahu tu kena baca dalam buku, tengok. Kenapa 3 orang ni patah balik? 300 orang berpatah balik. 1,000 tolak 3 tinggal berapa? 3,700 orang yang berperang. Bilangan tentera kafir pada itu agak tinggi, 3,000 orang. Kemudian sebab berlaku perangan, dendam orang kafir terhadap kalah dalam perang. Kemudian strategi Rasulullah apa dia? Pembahagian tentera kepada 4 pasukan pemana. Ini nak tahu tu kena baca. Kemudian bilangan tentera terbunuh Islam, 70 syahid, 32 terbunuh. Sebab kekalahan tentera Islam ni apa? Kenapa berlaku kekalahan kepada tentera Islam dalam perang Uhud ni? Kerana ada tentera yang hijab arah Rasulullah dan mereka ni berebut tentang ghanimah. Tentera apa? Tengok dekat sini perang Khandaq. Perang Khandaq pun sama. Tarikh, tempat, bilangan tentera, bilangan tentera Islam, bilangan tentera kafir sebab berlaku cara kemudian berkaitan dengan menggali parit ni, kita tentang menggali parit, kenapa digali parit kawasan tu, kemudian pengislaman, kemudian panjang ataupun tempoh masa berlakunya peperangan itu. Baik. Suara tak dengar. InsyaAllah. Cukup mungkin dari internet kacau ke, yang lain insyaAllah boleh dengar. Boleh semua? Okay, dan seterusnya kita tengok dekat sini perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Ini perjanjian Hudaibiyah ini adalah perkara yang penting juga. Okay, tengok tarikh berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Tempat berlaku. Apa perjanjian Hudaibiyah ni? Biasa dah belajar kot. Ataupun mungkin dalam Meet ataupun dalam kelas online mungkin kita dah ada maklumkan. Berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah ini. Okay? Kalau yang tak dengar, tak pernah dengar belajar atau sekali, insyaAllah kalau minta juga pelan nota-nota yang ringkas untuk kita mengetahui tentang apa itu perjanjian Hudaibiyah. Apa itu perjanjian Hudaibiyah? Perjanjian Hudaibiyah. Kenapa ianya berlaku? Allah SWT bermimpi masuk Baitullah ini kisah perjalanan ataupun kisah berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah. Berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Kemudian 1,500 orang keluar bersama baginda tanpa senjata untuk pergi ke Mekah pada masa itu. Kemudian banyak Sa'ab atau wakil yang berunding yang berkaitan dengan perjanjian ini, macam apa Urwah bin Mahfud daripada musyrikin. Kemudian peristiwa selepas sebarnya mereka Uthman dibunuh, kemudian isi perjanjian Hudaibiyah. Bila terbentuknya lepas berita Uthman dibunuh, kemudian apa tindakan Rasulullah dan sehingga membawa terbentuknya terwujudnya perjanjian Hudaibiyah ini. Baik, itu kena baca lah. Sebab tajuk ni pendek je. Kalau anak semua, kalau murid-murid semua tengok balik dalam buku nota ni, dia banyak perkara yang Ustaz senaraikan ni. Sebenarnya dia pendek je. Kisah tu pendek je. Sebab dekat dalam buku nota awak tu, dalam buku awak tu dia dah ringkaskan. Dia dah ringkaskan tentang apa tajuk-tajuk penting ataupun yang awak perlu tahu lah. Yang awak perlu tahu. Okey. Yang tu jangan type macam-macam tu, Ustaz tak boleh baca ni. Okey Okey, cukup. Tunggu perhatian selesai. Okey. Dan seterusnya, okey, ini isi perjanjian Hudaibiyah. Okey, ini isi perjanjian Hudaibiyah. Ada 5. Ada 5 yang disenaraikan kat sini. Jadi awak perlu hafal perlu ingat beberapa perkara berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah. Contoh gencatan senjata selama 10 tahun. Lari daripada Madinah, tak kebenaran.
kemudian orang Islam yang dari Mekah tanpa perlu buat apa. Ya? Baik. Kalau tak hafal, baik. Kalau tak menghafal pun kita membaca sekali imbas pun boleh insya-Allah. Kalau baca dengan niat yang betul, ya, kita baca, insya-Allah kalau timbul soalan, secara automatik kita akan boleh jawab. Ya? Tapi baca tu jangan sekali. Mungkin baca tu 2-3 kali. Jadi mungkin kita tak boleh nak ingat apa perkara, apa perjanjian ni. Tapi secara tak langsung bila sampai waktu peperiksaan, secara automatik kadang-kadang Allah buka minda kita untuk menulis apa jawapan yang ada yang pernah kita baca. Walaupun tak berapa tepat, kadang-kadang ada kata-kata kunci ataupun part yang perlu dekat dalam jawapan itu yang boleh diterima oleh pemeriksa ketat. Ya? Yang boleh diterima dalam pemeriksa ketat. Jadi kadang-kadang kita tak boleh nak hafal panjang macam tu kan. Panjang lebar macam tu, tapi cari benda-benda yang ringkas yang boleh kita ingat, yang menyebabkan kita boleh ingat ayat tu. Ya? Kemudian tulislah. Kemudian berkenaan dengan ejaan ni risau. Kalau tersalah eja, ya, dalam sirah ni kalau tersalah eja, yang pemeriksa boleh faham dengan apa yang awak tulis, ya. Tersalah eja, contohnya eja dilarang, nak eja perkataan perlu atau perkataan Hudaibiyah tu sendiri contoh, yang tersalah eja dalam sirah, insya-Allah pemeriksa akan bertoleransi ataupun boleh bagi awak markah selagi mana dia faham apa yang awak nak sampaikan. Ya, kalau dalam jawi tak, kalau dalam jawi awak kena tulis mengikut peraturan dia, ya. Kena tulis ikut apa yang kaedah jawi itu sendirilah, ejaan jawi. Tetapi dalam sirah kalau ada salah satu, insya-Allah pemeriksa akan bertoleransi dan juga cuba betulkan, tetapi apa yang pastikan apa yang nak disampaikan ataupun jawapan yang awak berikan itu adalah difahami dan betul lah. Kalau salah dapat pemeriksa akan. Kemudian dan sebenarnya pembukaan Kota Mekah, okay, ini tarikh dia. Kemudian bab jihad, ya. Pembukaan Kota Mekah, tarikh sebab strategi Sultan Rasulullah, kemudian faktor kejayaan pembukaan Kota Mekah dan pembukaan Kota Mekah. Ya. Okay, dan seterusnya berkenaan dengan pembinaan masjid. Okay. Apa masjid? Ada 3, Masjid Quba, 3 masjid. Masjid Quba, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Okey, masjid pertama, Masjid Quba adalah masjid yang pertama, kemudian dibina dari batang dan juga beberapa kamar, dibina atas dasar takwa. Ya, ini antara perkara yang perlu dihafal ni. Kalaupun awak tak baca, tak ada beritahu pasti. Kalaupun awak tak baca, benda-benda ni akan keluar. Ya, maknanya awak dah dengar apa yang saya cakap, kemungkinan boleh ingat. Dan seterusnya Masjid Nabawi disebut sebagai Masjid Nabi. Kemudian masjid kedua yang paling suci. Kemudian Masjidil Haram, ini di antaranya ada banyak, ada beberapa perkara lagi dalam bawah. Ya, ada beberapa perkara yang ada dalam bawah di dua awal ketahui. Kemudian Masjidil Haram ni apa? Dibina di Mekah, Ka'bah dan tempat yang pertama. Okey. Cuba explore punya buku, buka punya buku, tengok balik apa beberapa perkara yang lain selain daripada yang tak sebutkan. Okay, dan seterusnya tengok dekat sini tajuk yang ketujuh, perkembangan agama Islam. Okay, perkembangan dari sudut akidah. Ya, ini tahun 5. Perkembangan dari sudut akidah. Perihal dakwah Rasulullah SAW, ya, beriman kepada Allah. Ya. Macam mana perihal sebelum kedatangan Islam, selepas kedatangan Islam. Ya. Dia punya perbezaan itu. Kemudian beriman kepada malaikat. Ini kisah-kisah yang ditekankan. Apakah yang ditekankan oleh Rasulullah SAW, ya? Beriman kepada malaikat, keistimewaan malaikat, tugas-tugas malaikat dan tugasnya. Yang ini kita baca sebab dalam peperiksaan dia akan tanya juga tugas-tugas malaikat ni. Dia akan tanya juga kisah berlaku sebelum kedatangan Islam, kisah berkenaan dengan berkaitan dengan selepas kedatangan Islam, apa perbezaan dia. Ya, maksud dia akhlak masyarakat Arab ketika itu. Kemudian akhlak masyarakat Arab selepas kedatangan Islam pun dia. Beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada Allah dan ada. Ini perkara-perkara yang ditekankan. Kita seperti tengok pada perkembangan agama Islam. Ya, ini masih dari tahun 5. Okey, perkembangan dari sudut akidah, akhlak, muamalah dan perundangan. Kita masih tahun 5, ya. Okey. Apa dia? Tengok dekat sini. Perkembangan bukan berkaitan dengan sudut akidah. Kita kena tahu hal-hal berkaitan dengan solat, azan, puasa, zakat, kan.
haji. Ya, ada beberapa perkara yang perlu kita ketahui dekat tajuk ini. Dan perkembangan daripada sudut akhlak pula. Menjahiliah, kemudian akhlak berkaitan dengan keluarga. Kemungkinan juga soalan yang keluar semasa perkembangan negara Islam. Kemudian perkembangan dari sudut muamalah, jual beli, sistem jual beli zaman jahiliah macam mana, kemudian sistem jual beli selepas kedatangan Islam zaman Rasulullah macam mana, ya. Dan seterusnya perkembangan dari sudut perundangan, ya, nakal Rasulullah membentuk perundangan Islam, kesan perundangan Islam, prinsip penting dalam perundangan Islam. Ustaz macam tinggi dia bunyi soalan ni, itu tak sebenarnya, ya, bunyi itu macam tinggi sangat. Bila awak baca, ya, kunci dia adalah membaca. Allah dekat dalam tu, orang faham apa bendanya tentang perkembangan daripada sudut perundangan, apa yang nak tekankan dalam perundangan ini, kesan perundangan Islam kepada orang Arab sebelum kedatangan Islam, macam mana apa cara hidup orang Islam pada ketika itu, apa masyarakat jahiliah pada ketika itu, selepas kedatangan Islam macam mana, perbezaan dia, prinsip-prinsip penting dalam perundangan Islam pun saya baca. Okey, dan seterusnya tajuk yang terakhir, ya. Tajuk terakhir, peristiwa kewafatan Rasulullah SAW. Okey, apa yang perlu dibaca? Peristiwa kisah tentang kewafatan Rasulullah. Okay, ya. Nabi tidak pernah sakit teruk, kena baginda menjarahi kuburan Baqi' sebelum peristiwa itu, yang menderita demam selama beberapa hari. Kena bacalah sejarah itu, kemudian kewafatan Rasulullah. Bila waktu dia? Waktu itu mungkin di bawahnya, ya. Dan seterusnya penentuan khalifah pertama selepas Rasulullah SAW. Ini sejarah dia, ya. Rasulullah ada apa? Ada cerita tentang penentuan khalifah pertama. Iaitu perhatikan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah, sifat kepribadian dan jasa dan juga sumbangan Abu Bakar Siddiq ini. Sebab kadang-kadang, ya, soalan ni tak keluar banyak, dia keluar satu, ya, dia keluar satu saja. Satu itu kadang-kadang kalau kita baca sekali imbas, insya-Allah kita boleh jawab. Tapi kalau katakan kita tak membaca, kita tak boleh nak jawab lah. Sebab dia berkaitan dengan sejarah, insya-Allah. Baik, dan seterusnya tengok persediaan menjawab soalan. Okay. Tadi yang tak ada cerita tadi berkaitan dengan kisah kewafatan Rasulullah. Itu benar. Daripada tahun 3 hingga tahun 5 nanti kewafatan, tajuk tentang kewafatan Rasulullah SAW. Kena rujuk buku, kena tengok dalam bawah nota. Okay, dan seterusnya terus kita masuk kepada persediaan menjawab. Apa persediaan menjawab? Persediaan menjawab soalan yang pertama sekali, saya nak tunjuk kat sini adalah contoh kertas soalan peperiksaan UPKK. Mungkin yang sebelum ni ada tengok, mungkin betul-betul dah tunjuk dekat rumah, dekat sekolah, ataupun betul-betul dah ada tunjuk dekat dalam Meet ataupun dalam WhatsApp masing-masing. Tak tunjuk lagi. Kaedah dan kiasnya. Soalan sirah, untuk pelajaran sirah, tengok, ya. Pelajaran sirah masa jawab adalah 1 jam 30 minit. Dan mengandungi 2 bahagian. Dengar elok, faham elok tentang soalan ini. Ya, saya nak cerita tentang dalam apa yang terkandung dalam tentang soalan yang awak akan hadapi ini. Okay? Dia mengandungi 2 bahagian. Bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A ada 40 markah, bahagian B ada 60 markah. Okey, apa yang penting untuk awak pastikan? Yang pertama, sila baca arahan yang diberikan. Ya, sila baca arahan yang diberikan. Ustaz, bila kuis? Okey, kuis lepas ni insya-Allah. Nanti Ustaz akan maklumkan, Ustaz akan maklumkan kepada awak. InsyaAllah lepas ni, jangan risau. Sekarang ni kita fokus. Kalau awak tak dengar Ustaz, apa yang Ustaz nak sampaikan ni, nanti macam mana nak jawab kuis kan? Salah, Ustaz dapat hadiah. Okay, jadi dengar apa yang Ustaz cakap dulu. Baik. Okay, dan seterusnya, sila baca arahan. Ya. Pastikan anda menjawab dengan mengikut kehendak soalan. Jangan lari daripada kehendak. Dan seterusnya, tengok. Ini adalah perkara penting yang awak kena pastikan. Yang pertama sekali adalah tadi Ustaz Zul tentang kaedah untuk menulis. Pastikan awak menulis nombor kad kenalan itu. Ya. Di mana yang tak tunjuk. Ya. Jadi jangan tulis orang lain punya. Jangan salah satu nombor. Sebab dia merujuk kepada dia membabitkan sijil dan juga markah awak. Ya. Dan semuanya angka giliran. Angka giliran pastikan ni semua dah dapat angka giliran ke? Okay. Semua dapat angka giliran ke? Kalau siapa yang belum dapat angka giliran dan ada yang belum. Kalau belum tuliskan itu strong.
Dah dekat chat belum? Kalau yang belum nanti, kalau dah alhamdulillah. Kalau yang belum, pastikan awak mendapat angka giliran. Sebab sekarang ni memang dah dapat angka giliran. Angka giliran mungkin kita dah dapat maklumkan berapa angka giliran awak. Sebab yang tu kena ditulis dekat dalam kertas. Banyak lagi yang belum. Okey, rujuk dekat kertas ni macam mana dapatkan angka giliran tu. Awak. Okey. Pastikan angka giliran tu. Sebab dua benda ni penting. Dua benda ni penting. Sebab ada dalam peperiksaan untuk tekankan ni, kenapa perlu tulis? Sebab dekat angka giliran kena hafal ke? Nak hafal pun boleh. Tak hafal pun tak apa sebab kita ada slip nanti. Ini peperiksaan yang Ustazah akan bagikan kepada awak. Ada slip peperiksaan yang awak kena bawa slip tu setiap kali nak masuk ke dewan peperiksaan. Kalau peperiksaan secara bermuka lah. Okay. Jadi kena tulis. Kemudian dan seterusnya kita tengok dekat sini, ini adalah grade UPDK. Grade UPDK. Baik. Skor dia apa dia? Skor dia untuk menjawab, tengok dekat sini markah. Berkaitan dengan markah sirah. 40% bahagian A, 60% bahagian B. Macam mana kita nak dapatkan untuk dapat A, bahagian A tu? Dalam 40 markah, sekurang-kurangnya awak kena jawab 35. Maknanya dapatkan markah 35 markah daripada 40. Kemudian daripada bahagian B pula, ya 60 markah, pastikan dapat sekurang-kurangnya 45 markah daripada 80. Kalau tengok dekat grade kat sini, ya, dia adalah grade A. Tapi kita janganlah fokus 80. Sebab nanti takut nanti nak fokus 80 dapatnya kurang daripada itu. Kita kena fokus, nak jawab pertanyaan, pastikan mendapat 100%. Ya, target 100%. Target tu penting. Jangan letakkan kita tak dapat beruntung. Okey, nak dapat dulu je kan. Foto. Dekat atas awak nampak je saya tulis salah itu ya. Tidak betul kan. Okey. Okey. Dan seterusnya 30 untuk bahagian B. Ya, untuk bahagian B, bahagian A 40 dapatkan 30, bahagian B pula 35 markah untuk dapat 65. 65 markah itu adalah untuk B. Ya. Jadi ini antara cadangan ataupun yang perlu difokuskan. Maknanya untuk nak target, kita fokus untuk A. Jangan sekadar kita nak lulus je dah nak dapat 40. Jangan target 40, jangan target 49 sebab kemungkinan untuk kita membuat salah kurang daripada itu adalah tinggi. Jadi target nak dapat sesuatu kena baca buku. Kena pastikan apa yang perlu adalah isi kandungan dalam sirah itu, kayak tajuk yang tak bagi tadi, yang kena hafal, yang kena ingat, awak baca insya-Allah. Pastikan dapat ini semua. Saya rasa dekat dalam ni, dalam yang Bina ini adalah cara-cara nanti insya-Allah ya. Sebab orang yang berseluruh insya-Allah akan bagi jalan buku jalan untuk buka apa yang dia ajarkan insya-Allah. Dan seterusnya tengok. Okey, bentuk-bentuk soalan. Saya terangkan tadi bentuk soalan. Okay, bahagian A tadi ada bahagian A, bahagian B. Dengar ya, Dok. Okey, yang pertama bahagian A. Bahagian A bentuk dia adalah apa dia punya bentuk arahan. Bentuk arahan dia bulatkan, padankan, tandakan right. Okey, isi tempat kosong, gariskan jawapan yang betul, tulis betul ataupun salah. Okey, kemudian bahagian B pula arahan dia jawab berdasarkan petikan, lengkapkan jadual ataupun rajah yang diberikan dalam kertas soalan. Kita tengok terus bahagian B. Macam mana contoh? Macam mana contoh soalan dalam bahagian A. Itu dia 40 markah untuk soalan bahagian A. Dia ada 40 soalan, ada 40 markah. Ini bahagian A ini satu soalan, satu markah. Jadi kena fokus, tadi Ustaz dah cakap kalau nak dapat A itu kena dapat berapa? Dapat berapa maknanya dalam soalan 40 soalan ni, kalau satu markah satu soalan awak kena fokuskan berapa soalannya kita skor untuk mendapatkan jumlah yang saya sebutkan tadi. Ya. Tapi kebiasaannya soalan sirah ni senang je, jangan susah lah. Ya. Tapi syaratnya baca, senang pun kalau tidur tak dapat jawab. Senang pun kalau main game je tak dapat PUBG je kan. Susah juga. Kena kita baca lah buku kan. Dan seterusnya, kita tengok contoh yang pertama. Ini adalah contoh soalan bahagian A. Bulatkan. Arahan dia dekat sini dia kata soalan yang pertama, bulatkan jawapannya. Okay. Contoh yang pertama, wanita pertama Islam. Tahu boleh jawab?
Ha? Kenapa? Ada Tina. Saya boleh jawab kantong. A. Tak ada jawapan A. Okey. Bagus, bagus. Khadijah. Okey, Alif. Baik, jawapannya adalah Khadijah. Tengok contoh soalan yang kedua. Okey. Kedua, baca. Sekarang ni kita tak nak baca. Awak baca sendiri apa dia? Soalan nombor 2. Jawapan dia. Contoh soalan kedua. Mana? J. Okey. Tengok situ. Baik. Betul. Soalan yang ketiga. Rasulullah berdakwah di Madinah selama berapa tahun? Rasulullah berdakwah di Madinah selama berapa tahun? Siapa tahu? Okey. Dekat sini ini apa? Kita share jawapan. Mana tahu soalan ni keluar nanti 30, 10 ada jawab 10 bagus. Kita dapat baca nama panjang lama banyak sangat. Okey, baik. 9. Jawapannya adalah 10 tahun. Ini yang ustaz jawab ini adalah soalan peperiksaan. Ya, soalan peperiksaan. Soalan yang keluar dalam peperiksaan. Cuba fokus. Kemudian kemungkinan soalannya akan keluar lagi. Ya. Kemungkinan soalannya akan keluar lagi. Jadi ingat elok. Dan seterusnya. Okey, tengok ini soalan ini ya. Tanda bulatkan. Surah pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW ialah surah apa jawapan dia? Alif, Ba, Jim, Dal. Okey. Ada jawab anda. Okey, betul. Ini cerdik dah semua ni pandai-pandai. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, dan seterusnya yang kedua tu, peristiwa Nuzul Quran berlaku pada bulan apa? Okey. Ini soalan kebat. Kenapa dia katakan kebat? Dia tak sebut dalam sirah dia tak sebut tentang kisah Nuzul Quran ni. Tapi dia tentang kisah proses penurunan. Memang Nuzul Quran ni kita tahu tentang daripada lah. Kalau orang tak pernah dengar tentang apa Nuzul Quran ni, dia tak baca dalam buku sirah. Tapi dia tak tahu apa hal, apa pula berkaitan dengan Nuzul Quran. Turunnya apa? Dalam bulan Ramadan. Tengok kat sini. Okey. Soalan yang ketiga, siapakah orang yang mula-mula beriman? Okay. Tak tulis kat situ kebat untuk soalan umum. Siapa dia? Kau tahu? Ini siapa yang dah tengok dulu? Siapa yang dah tengok yang sebelum ni, sebelum ni tak ada menjawab. Okey? Sebenarnya pembukaan perhatian dekat sini, dekat Alif, Ba, Jim, Dal ni semua orang yang memeluk agama Islam di dalam kategorinya. Ya? Khadijah wanita pertama Islam, Okey, Abu Bakar lelaki dewasa pertama, Ali, ada kanak-kanak pertama Islam ni, Umar Iman perempuan yang pertama, semuanya. Tapi kita pilih yang mana yang paling awal di antara mereka itu Khadijah. Ya? Tapi ada setengah-setengah pemeriksa dia juga menerima jawapan yang lain. Ya? Baik, yang nombor 4 jawapan dia Abu Bakar Buhairah, Buhairah ni pun sama juga. Buhairah, Bukit Nur. Ya, itu antara dua jawapan yang boleh diterima pakai. Kemudian nombor 5 jawapan dia apa? Israel. Ya. Okey, ini apa yang saya nak cerita ya, ini adalah berkaitan dengan bentuk soalan bulatkan. Okey, baik. Kita nak tekankan bulatkan ini adalah awak jangan tandakan right, awak jangan tandakan pangkal. Dengar saya jangan tandakan right, jangan tandakan pangkal. Sebab arahannya adalah bulatkan. Jadi bulatkan. Tak kisahlah bulatnya tu lonjong ke, bulatnya tu tak berapa nak bulat sangat. Tapi jangan buat benda lain selain daripada bulat. Okey? Bulat. Tandakan right, jangan. Tandakan pangkal pun jangan. Jangan tiga pun. Sebab dekat sini kita nak tengok macam mana murid-murid itu mematuhi kepatuhan dia kepada mengikut kehendak ataupun arahan soalan. Ya. Dan seterusnya kita tengok soalan padankan ataupun tuaikan. Ya. Padankan ataupun tuaikan. Dekat sini bahagian alif ataupun bahagian ba. Bahagian alif ataupun bahagian ba. Padankan dekat sini jasa Nabi Muhammad SAW. Kemudian jasa Abu Bakar. Ini bacalah. Dekat sini soalan-soalan macam ni kadang-kadang kita boleh faham sendiri walaupun kita tak baca. Tapi kita tahu mana jasa Umar, mana jasa Abu Bakar. Kita bagi jawapan lah, kita bahas sikit dah.
Dekat sini. Mana dia dekat sini, suaikan, padankan. Jangan buat perkara, jangan tak gunakan pembaris. Jangan tak gunakan pembaris sebab ada dapatan ataupun bila masa memeriksa ada penanda soalan pengalaman itu. Jadi ada yang tak menggunakan pembaris, bengkang-bengkok dia punya main tu. Tak nak macam tu. Tak nak macam tu. Pastikan jawapan kita kemas, gunakan pembaris. Sebelum ni tak ada penceramah-penceramah lain tak ada makluman. Perkara yang penting bawa pensel, pemadam, pembaris dan juga beberapa perkara-perkara yang lain tu pastikan bawa, jangan lupa. Pastikan bawa, jangan lupa. Okey, ini contoh soalan. Kita tengok. Soalan-soalan yang Ustaz berikan ni adalah soalan yang keluar daripada kertas peperiksaan. Jadi tolong beri perhatian dan tolong ingat. Tolong ingat. Okey, dan seterusnya tengok dekat sini. Bahagian jihad. Ustaz baru dia tegangkan tadi dekat dalam slide tadi, tajuk-tajuk yang perlu dihafal. Kan? Apa dia? Jihad tabil dengan jihad tawil. Apa dia contoh-contoh dia dekat sini? Okay. Yang pertama. Kedua, itu dia. Tentang pemutaran, tentang musuh. Kemudian apa? Dekat sini. Kita melawan nafsu. Itu kita berikan sebagai kategori apa? Untuk dua bagi jawapan saja. Okay. Apa yang nak difokuskan adalah kaitan dengan kaedah untuk menjawab soalan bahagian padankan. Itu sama juga. Sebelum kedatangan Islam, apa dia? Kita sebelum kedatangan Islam, selepas kedatangan Islam. Okay. Menyembah berhala. Senang-senang je kan? Soalan dia padankan ni, menyembah berhala. Takkan kita tak tahu orang menyembah berhala kita kedatangan Islam. Kemudian mereka itu sebab boleh. Kemudian hidup bersatu padu selepas kedatangan Islam. Kita semua berdakwah, kita pun hidup bersatu padu. Contohnya seperti kita tengok pada peristiwa pembukaan Kota Mekah ataupun dalam Hijrah Rasulullah ke Madinah. Okay? Dan seterusnya melakukan zina itu adalah kedatangan Islam. Selepas kedatangan Islam, melarang melakukan zina. Jadi dan seterusnya. Jadi mudah insya-Allah. Dan janjinya jika awak faham apa dia yang disampaikan, apa yang dia nak. Kita faham, sekurang-kurangnya kalau kita tak membaca soalan cerah ni, kita boleh jawab dengan menggunakan otak hebat kita tu. Otak kemahiran berfikir kita tu. InsyaAllah. Okay, dan seterusnya, kita tengok dekat sini contoh. Yang dekat sini isi tempat kosong. Bentuk soalan yang tadi, bulatkan, padankan. Yang tak ada cerita ni isi pula tempat kosong. Contoh soalan yang pertama. Soalan yang 21. Masjidil Haram terletak di mana? Siapa pandai jawab? Okey, yang pertama Iqbal, Makkah. Anis, Alisha, Makkah. Muhammad nanya. Okey. Ramai tanya-tanya. Okey, maksudnya masih dah mengetahui tentang Masjidil Haram. Itu letaknya ni. Bagus. Tanya tu cakapkan. Okey, dan seterusnya yang ke-22. Tengok apa dia. Yang kedua, perang Badar. Berlaku pada bulan Ramadan. Ini tak ada cerita dah tadi dalam kitab belakang tadi. Kemudian 23. Apa dia 23? Perang Anak. Ini pun tak ada cerita dekat slide Ustaz tadi. Baik, bagus. Ramai yang menjawab kat situ, Alisha, Ikhwan. Tempat Ustaz nak baca. Tanya semua. Okey, dan seterusnya tengok dekat sini. Ini pun isi tempat kosong. Okey. Isikan tempat kosong ini apa yang perlu kita uruskan masa menjawab itu. Pertama, okey. Soalan diperuntukkan pada umat Islam pada peristiwa apa? Kita dah tulis dekat sini Mi'raj. Mi'raj. Bila kita dah letak dekat situ tulis, jangan lupa kita gariskan, tandakan pada bahagian yang kita dah gunakan. Kalimah yang telah kita gunakan. Sebab apa? Sebab kita risau takut secara tak sengaja kita menjawab ataupun meletakkan kalimah yang sama pada jawapan pada soalan yang lain. Okey? Yang kedua, permusuhan. Tandakan permusuhan dekat situ. Bagus. Ni semua cekap-cekap membaca Jawi ni. Kan? Tanya saya cakapkan. Sebab pokok pangkal membaca untuk lulus dengan pekerjaan yang pentingnya kita memahami, mengetahui tentang pembacaan Jawi itu sendiri. Kalau tak pandai ataupun lemah dalam bahasa Jawi, itu sedikit mengganggu kita dalam urusan kita untuk jawab soalan. Contohnya, kat pangkal tadi yang sebenarnya dekat sini. 23. Okey, gariskan.
Apa dia? 24. Dia menyebar pahala dekat situ. Ya. Kita gariskan. Dia nak gariskan ni. Ya. Gariskan dekat situ. Baik, dan sebabnya ini tak ada tunjuk. Okay, kita terus lagi, kita tengok. Okay. Yang ni bentuk soalan isi gariskan. Ya, gariskan. Ha? Gariskan pada jawapan yang betul. Gariskan ni bukan bulatkan ya. Bukan pada teknik menjawab. Jawapan tu, soalan tu, cuba baca nanti. Dia gariskan. Maknanya awak perlu gariskan. Arahan dia, garis jawapan yang betul. Jangan bulatkan, jangan hitamkan, jangan kotakkan ke apa. Dia suruh garis sahaja. Jawapan yang betul. Ada setengah dia pandang ataupun dia salah faham. Dia nak potong jawapan yang salah. Dia garis pada jawapan yang salah. Yang tu boleh menyebabkan awak hilang markah. Baik, yang kat sini pula tandakan right. Tandakan right pada jawapan yang betul dan pangkah pada jawapan yang salah. Ya, kat sini. Ya, kisah dia, apa dia? Betul ke salah kenyataan tu? Ya. Nama asal Madinah ialah Jafri. Betul ke salah? Maknanya betul, kalau betul tandakan betul. Apakah tandakan pangkah? Okey, dan seterusnya ini betul, ya. Ini pun betul, ini salah tandakan pangkah, ya. Jangan tanda bulat pula, kan? Kemudian tandakan pangkah pada jawapan yang salah dan jawab betul pada jawapan. Baik, dekat sini tadi tu pangkah, tandakan pangkah, ya, pangkah macam tu ataupun tandakan right. Kemudian dekat soalan yang seterusnya ada juga dia kata disuruh tulis betul ataupun salah. Kalau tadi arahan yang tadi disuruh tanda, ya, awak jangan tulis betul pula, bahawa ulang pula dekat tu. Ya, sebab soalan ni suruh tanda kan. Simbol. Okey, dekat sini sekarang ni betul kan? Apa tulis betul ataupun salah? Ya, tengok dekat sini. Betul ataupun salah. Dua perkataan tu. Okey. Yang pertama 36 betul, 37. Ini soalan kebat. Ya. Soalan kebat. Soalan ialah tiang agama betul ke salah. Ya. Betul. Ya, tapi soalan itu tak ada kaitan dengan sirah, tapi di soalan umum. Okey, dan seterusnya yang kedua. Okey. Bagus. Tanya semua. Pandai jawab salah betul apa yang betul salah tu. Berpandukan soalan ya. Dan seterusnya. Betul yang jawapan dia. Okay. Baik. Ini adalah soalan-soalan yang keluar pada dalam ujian. Ya, jadi kemungkinan soalan-soalan ini juga akan dikeluarkan semula tetapi dalam bentuk ayat yang berbeza. Ya, mungkin soalan ini dikeluarkan tetapi dalam ayat yang sedikit berbeza. Jangan lupa dia punya kaedah. Okey, dekat sini uji minda sikit. Ya, masa pun dalam tidak ambil. Okey. Baik, kita terus kepada soalan yang ini. Ya, kita terus pada bahagian B. Kita terus pada bahagian B ni dekat sini. Okey. Soalan B ni dia bagi satu petikan. Yang pertama petikan ya. Okey. Kita kena bacalah petikan tu. Ya, Nabi Muhammad SAW gering pada akhir bulan Safar tahun Hijrah yang bulan lepas. Sampai habis ni baca, kemudian dia bagi soalan yang macam ni. Ya, dia bagi soalan yang macam ni. Okey, kita kena jawablah. Ya. Kita kena jawab. Apa yang jawapan yang pertama? Okay, bila kan Nabi Muhammad mula gering, baca, tengok dekat dalam petikan yang tadi, gariskan. Sebab jawapan ni semua ada dalam petikan. Yang kedua, Nabi Muhammad mula. Okay, yang ketiga, tengok dekat situ. Yang keempat, yang kelima, semua ni adalah jawapan dekat dalam, terkandung dekat dalam soalan awak. Ya. Dan seterusnya dekat sini, yang ni soalan yang tanda kami tu bentuk soalan kebat. Ya. Jelaskan tiga adab, ketika menjalani kubur. Ini tak ada dalam soalan sirah. Ya, ini tak ada dalam soalan sirah. Okey. Baik. Jadinya kena kemukakan jawapan ataupun buat jawapan yang sesuai untuk awak punya jawapan tu lah. Ya. Okay. Ini contoh soalan yang kedua. Ya. Contoh petikan sejarah yang terkandung dalam buku awak. Ya, baca nanti. Sama juga kaedah menjawabnya. Ya, bilakah berlakunya perjanjian Hudaybiyah ini tak dijelaskan dekat dalam slide yang sifatnya tadi. Jawab macam tu. Ya. Kalau dua ni berarti dua mata. Okey, dan seterusnya jawapan yang ringkas, tak perlu banyak panjang. Ya. Yang seterusnya jawab
Dan akhir sekali yang kedua, nombor 5, biasanya nombor 5 itu adalah hebat. Ya, jelaskan dua pengajaran. Ya, pengajaran yang perlu yang boleh diambil daripada perjanjian dan perjanjian. Ya, ini bentuk soalan yang bahagian B. Ya, bahagian B ni sampai atas. Dan seterusnya, soalan ini seterusnya isikan tempat kosong. Nah, isikan tempat kosong. Okey, itu contoh jawapan. Nah, kemudian ini pun satu jawapan juga. Malaikat Jibril yang apa memberitahu wahyu. Okey, kemudian yang ni pula letakkan jadual. Kita nak cerita ni tentang bentuk soalannya supaya nanti awak tahu dah macam mana bentuk yang soalan yang terkandung dalam kertas. Ya? Bentuk soalan yang terkandung dalam kertas pemeriksaan awak. Okey, ada beberapa bentuk soalan tadi. Ya? Okay. Ini tadi bahagian mukjizat kita terangkan tadi. Apa dia? Mukjizat, isi dan dengan mukjizat makna manawi. Contoh dia apa? Al-Quran. Isi contoh dia apa? Bulan terbelah 2. Ya, satu lagi pancar air daripada celah jauh. Itu contoh soalan soalan apa jawapan yang perlu dikemukakan. Ustaz Azan, okey tak apa dengar dan jawab Azan. Ya? InsyaAllah sikit habis. Ya, kita teruskan saja. Dan seterusnya ini apa dia? Ya? Letakkan jadual. Peringkat penurunan wahyu tu. Ya? Al-Quran tu. Ya? Pada Lorong Mahfuz, kepada Makmur, kemudian terus kepada Rasulullah SAW selama beberapa tahun menerjemahkan kita dapat tahu melalui melakukan Jibril. Ya, insyaAllah. Ya, boleh jawab. Okay, baik, dan seterusnya Puluh 30 bukit lagi. Okey, syabat dan tanya insyaAllah. Ya? InsyaAllah kita pada asasnya dengar ya. Pada asasnya kesemua soalan ya, adalah mudah. Ya, namun perkara berikut ya, perlu dikenal pasti supaya untuk mengelakkan kegagalan daripada menjawab. Ya, apa dia yang menyebabkan awak gagal? Tengok ya. Apa yang menyebabkan awak gagal? Okey, lemah membaca dan menjauhi. Ini antara faktor utama untuk sekiranya kita lemah dan menjauhi, kita akan susah untuk jawab soalan. Malas mengulang kaji, bersikap overconfident, sangat tidak dia pasti sangat yang dia ni boleh sebut kalau tak baca buku, kemudian tidak memahami kehendak soalan, kurang keyakinan, ya, terkeliru dengan kenyataan, tidak berhati-hati dan bopok ketika menjawab, tulis terlalu teruk seperti tulisan cakap ayam yang susah mereka nak baca tulisan dia, terlalu bergantung kepada soalan-soalan ramalan. Ya? Maknanya dia bergantung apa yang ustazah bagi, yang itulah dia baca, dia tak nak baca yang lain. Ya? Yang itu pun menyebabkan salah satu faktor juga kurangnya input ataupun bahan ilmu dekat dalam dada. Kemudian mudah putus asa, tiada stamina, kurang buat latihan. Ni ustaz dah bagi tahu ni, cuba tengok balik dalam buku-buku nota-nota yang ustazah dah berikan dan juga nota yang ada dekat awak. Kemudian kurang beribadah. Okay, dan seterusnya tengok sini. Okey, semak jadual. Semak jadual dan pastikan awak semak jadual peperiksaan. Bila tarikh start daripada 4 bulan tu, pelajaran apa? Dan fokuskan tadi awak kepada pelajaran yang bakal awak hadapi pada hari berkenaan. Ya? Dan fokuskan kepada tajuk-tajuk ataupun set-set soalan yang ustazah dan ustazah maklumkan. Untuk tadi ustazah beritahu apa tajuk-tajuk yang awak perlu kena baca. Maknanya dalam satu tajuk tu, apa part-part yang kita perlu pegang ataupun kita kena ingat supaya kita boleh untuk menjawab pertanyaan nanti. Sebab semua tak boleh, kita tak boleh nak hafal semua dalam masa yang singkat, tapi ada ayat-ayat ataupun kata-kata kunci yang kita perlu ingat supaya memudahkan kita ni untuk mengingati sesuatu hal atau fakta itu. Kemudian tentukan keutamaan. Okey. Tentukan keutamaan. Maknanya mana pelajaran yang lemah, kita ulang kaji. Ya? Ulang kaji. Dan seterusnya kita tengok tips sebagai persediaan menghadapi peperiksaan. Okay, ini tips sebagai persediaan menghadapi peperiksaan. Cuba tengok betul. Ya? Yang pertama dia adalah kunci peperiksaan untuk anda untuk mengulang kaji. Ya, dan juga banyakkan latihan, membuat banyak latihan dan ulang kaji bagi mengingati
pelajaran yang lalu. Ini penting. Ya? Itu penting. Sebab sekarang ni dalam situasi sekarang ni, ya, dalam tempoh pelaksanaan perintah kawalan pergerakan ni, awak tak dapat jumpa dengan guru secara bertengka. Biasanya kalau hadir ke sekolah, guru-guru akan tekankan awak apa saja tajuk, apa perkara-perkara yang perlu difokuskan untuk berhadapan dengan peperiksaan. Tapi dalam sekarang ni awak kena buat latihan sendiri, maknanya uruskan diri sendiri untuk memastikan awak ni bersedia ya, berhadapan dengan peperiksaan. Ya? Okay. Dan sebenarnya yang kedua ni tadi, dengan demikian ya, yang boleh mengelakkan awak daripada lupa ketika menjawab soalan. Okay. Dan sebabnya banyak mengingati. Ya, banyak mengingati. Ingat apa perkataan ataupun kata kunci yang boleh awak ingat ya, supaya awak dapat menjawab soalan dengan betul. Dan seterusnya, tengok kat sini. Perancangan persiapan peperiksaan. Ya, perancangan persiapan peperiksaan. Kita ada masa lebih kurang dalam 20 minit saja lagi. 10 minit saja lagi ya. 10 minit saja lagi. Harap sabar. Okay. Kemudian merancang persediaan peperiksaan. Okay. 3 perkara yang mesti diamalkan bagi menentukan kejayaan cemerlang dalam peperiksaan. Apa dia 3 perkara tu? Ya? Apa dia 3 perkara tu? Okay. Yang pertama, sebelum peperiksaan, apa yang kita kena lakukan sebelum kita berhadapan dengan peperiksaan? Okay, cuba dengar elok. Ini kalau diamalkan tips ini, insya-Allah kita boleh kendalikan situasi peperiksaan itu dengan daya, insya-Allah. Yang pertama, kuatkan usaha serta semangat kita belajar secara berterusan. Maknanya non-stop untuk kita mengulang kaji dan juga membaca. Ya. Dan seterusnya, hari peperiksaan. Ya, hari peperiksaan. Okey, jangan spam. Stop semua, tumpukan baca sekejap. Kita ada masa beberapa minit saja bersama. Okey, kita nak periksa kan? Okey, kita nak periksa, kita fokus. Okey, kita nak fokus sebab tak selalu kita berjumpa. Ya, jadi tak banyak perkara yang kita boleh kongsi dalam masa yang singkat ini. Jadi guna yang terbaik. Okey? Dan nak habis ni Ustaz nak bagi tips-tips untuk kita berhadapan dengan peperiksaan ni nanti kan. Nanti terlepas pergi je. Okey, dan seterusnya sebelum hari peperiksaan kita buat apa? Pergi ke sekolah atau dewan peperiksaan lebih awal. Ya, nanti sampai hari peperiksaan kena pergi ke sekolah ataupun dewan peperiksaan lebih awal. Bagaimanapun pastikan anda berhadapan terlebih dahulu. Okey. Untuk peperiksaan pada tahun ini, ya, peperiksaan masih lagi kita pegang akan dilaksanakan pada tarikh seperti dalam jadual. Bagaimana kaedah dia? Kaedah pun masih lagi dipegang secara bersebut. Maknanya awak kena datang sekolah dan sebagainya lah. Walau bagaimanapun, ya, dia adalah bergantung kepada makluman daripada pihak JAKIM itu sendiri. Maknanya JAKIM, pihak yang menguruskan peperiksaan nanti, dia dah standby dah. Ada beberapa step meeting yang dah dirancang, kan? Kepala pun kita standby, kita beranggapan kita akan hadir ke sekolah. Ya? Jadi walau bagaimanapun perlu standby. Ya? Pergi ke sekolah awal supaya kita tak berlaku orang dah masuk ke dalam dewan, kita terlewat. Ya? Terlewat itu pula kalau kadang-kadang pengawas peperiksaan, dia tengok juga sebab apa awak lewat. Ya? Kalau tidur ke apa semua lewat itu banyak sangat, menyebabkan awak juga boleh dihalang untuk masuk ke dalam dewan peperiksaan. Ya? Kalau katakan dia kemalangan ke, ada perkara-perkara yang munasabah, alasan munasabah yang ketua pengawas peperiksaan boleh terima, dia akan benarkan awak masuk. Tetapi kalau alasannya lewat sebab apa? Sebab tinggal tadi main atau minum dengan kawan kat kedai ke apa tadi kan, itu alasan yang tak boleh diterima. Jadi jangan buat perkara yang sedihkan sebab dia akan menggagalkan awak dalam peperiksaan itu sendiri. Kemudian selepas peperiksaan, apa yang kita nak buat selepas peperiksaan? Okay. Yakin, ya, ingat jawapan-jawapan yang telah kita sediakan. Kalau tolong cikgu tak boleh, kalau boleh bersemuka,
Kalau boleh berjumpa dengan cikgu di sekolah, masalah sekolah, ada perkara yang kita perlu bantuan, silakan. Tapi dalam sekarang kita belum boleh berjumpa. Jadi nak tolong boleh, tapi dalam situasi maya lah. Dan situasi IT sekarang ni banyak kan. Okay, dan seterusnya, berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ya. Yakin yang kita boleh lulus dengan usaha kita. Dah baca buku, dah ulang kaji, dah buat latihan, buat kemudian ulang kaji, ikut ni yang telah buat, kemudian berdoa lah kepada Allah. Dan seterusnya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, ini penting. Tengok ya. Penting apa dia? Bila kita berfikir positif, maka kita akan melakukan tindakan yang positif. Yang maknanya bila kita fikir sesuatu yang baik, yang bagus, secara tak langsung body kita, otak kita, body kita, pergerakan kita semua akan melakukan perkara yang baik, yang positif. Bila kita fikir negatif, maka kita akan melakukan tindakan yang negatif. Contoh, nak periksa ni Ustaz, susah lah nak periksa, tak dapat sekolah, tak dapat nak jumpa dengan guru, tak dapat nak buat pelajaran pun offline je, nak belajar tingkah. Maksudnya dia memikirkan benda-benda yang negatif, yang tak elok. Kemudian macam mana ni, tak baca lagi. Dah confirm lah gagal nak jawab kita. Sedangkan dia tak berusaha. Kan? Jadi bila memikirkan benda-benda yang tak elok, dia dilahirkan pula dengan dia punya tingkah laku dia. Malas ni, tak nak study, tak nak ulang kaji. Benda-benda yang tu sebenarnya akan menyebabkan dia gagal. Maknanya mindset dia, di otak kita mengikatkan bahawa kita boleh berfikiran positif dan kita boleh berjaya. Bila kita nak berjaya, kita akan melakukan perkara yang positif. Kita kaji, ambil buku, sambil nak tidur pun boleh lagi baca buku tanpa nota-nota di tepi dinding. Ya, dengan nota-nota di tepi dinding pun tak penting. Yang perlu kita baca. Ya. Sambil tu boleh main game. Ini semua ni chatting apa semua sekali pandai ni kita tengok kan. Tapi dalam masa imbangkan dia. Ya, waktu study. Kemudian waktu ada masa terluang untuk kita bersosial dengan kawan-kawan, silakan. Tetapi kena jaga kita punya waktu-waktu itu supaya jangan melampau ataupun terlampau over kepada satu tempat yang negatif. Ya, zaman IT sekarang ni, ya, semua saya yakin semuanya dah ada laptop, semuanya ada phone, telefon tu komputer semua ada. Ya, sebab kita tengok semua dah mahir menggunakan chat ataupun melayari zaman sosial ni, ya, zaman IT sekarang. Dalam masa yang sama, fikir positif, kita bawa ke mana kita nak bawa benda tu. Kalau positifnya, kalau kita fikir positif, kita bawa dengan positif. Kalau bawa kepada negatif, itulah yang tak elok akan berlaku. Dan baik, last, ya, Ustaz nak tunjuk dekat sini last, ciri-ciri pelajar cemerlang. Ciri-ciri pelajar cemerlang. Apa ciri-ciri pelajar cemerlang? Yang pertama, mesti mempunyai matlamat. Dan kita nak periksa apa matlamat dia, kita yang fokus nak periksa nak dapat kita 8A. Ya, fokus kepada nak dapat 8A, mesti usaha. Yang kedua, yakin kita boleh buat. Ya, yakin kita boleh buat. Sebab soalan-soalan sebenarnya mudah. Termasuklah soalan-soalan bahasa Arab tadi, bunyi macam susah. Tapi kalau kita kaji, insya-Allah kita memahami, kita boleh jawab. Begitu juga dengan sirah. Ya, sebenarnya soalan tajuk-tajuk tadi macam je kan. Tapi bila tengok soalan-soalan dia adalah dari dia menentukan. Senang je cara dia membaca. Okey, dan sebenarnya marangkali masa, jangan terlampau membuang masa kepada perkara yang tak berfaedah. Ya, ambil masa untuk kita mengulang kaji pelajaran. Dan seterusnya apa dia? Rajin, jangan malas. Ya, dan seterusnya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada ibu bapa, taat kepada guru, insya-Allah. Ya, kemudian doa dan tawakal. Insya-Allah mudah-mudahan kita akan berjaya dengan berkata. Dan akhirnya tengoklah doa dan keyakinan. Pertama, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Insya-Allah, ya. Mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan, ya, bersama dengan anak-anak semua dapat diambil manfaat dan juga segala tips yang Ustaz dah share ni tadi, ya, kalau ada nanti YouTube apa semua tadi yang boleh ulang kaji balik tajuk yang Ustaz dah share tadi, supaya sebagai persediaannya untuk bahan bacaan dan juga cari apa yang Ustaz dah highlightkan dekat dalam slide-slide Ustaz tadi. Ini perlu dibaca. Ya, sebab itu adalah perkara-perkara penting yang mungkin berguna sewaktu awak
menjawab peperiksaan nanti insyaAllah dan doakan semuanya berjaya dalam peperiksaan UPKK yang bakal awak hadapi dalam tempoh sebulan lagi panjang insyaAllah. Bunyi macam ini insyaAllah sebulan. Ya, mudah-mudahan berjaya di semua. Ya, kita ucapkan selamat Hari Merdeka juga kepada ya, anak-anak murid Malaysia. Nama mereka yang ke-64. Hargai negara kita. Ya. Sejarah ni, sejarah Islam kena baca, kena ketahui sejarah Islam, sejarah negara kita juga kita kena ketahui insyaAllah. Ya, bila mengetahui sejarah-sejarah ini, kita akan lebih sayang kepada yang kita nak. Ya. Baik, itu saja. Okey, kita akan okey, terima kasih ya. Menunjuk ya. Terima kasih kepada murid dan kepada bapa kerana ya memastikan anak pekerjaan anak-anak insyaAllah kita serahkan balik kepada Ustaz host kita insyaAllah. Kita silakan. Terima kasih, bye-bye semua. Okey, terima kasih Ustaz Bad. Okey, jangan left dulu. Kita ada beberapa perkara yang kita nak maklum. Okey, terima kasih kepada semua anak murid. Okey, ingat kamu ada masa rehat lebih kurang 1 jam daripada pukul 1:30 ini sehingga pukul 2:30. Okey, ambil masa untuk solat, makan dan rehat sekejap. Pukul 2:30 insya-Allah kita akan mulakan untuk sesi yang terakhir. Dalam sesi yang terakhir ini, tuan-puan, anak-anak murid, anak didik yang dikasihi, saya nak maklumkan yang kita akan adakan sesi penutup untuk program SOSAS kita ini. Okey, di mana pada tamatnya pukul 4 petang saat lagi, kita akan ada satu sesi penutup dan dalam tu akan ada sesi soalan, quizzes. Kita akan main battle, lawan quizzes. Okey. Dan untuk makluman semua yang join akan layak untuk menyertai quizzes. So kamu boleh set sama ada guna handphone ataupun guna laptop kamu. Dan yang penting adalah sekiranya menang, kamu akan diberi hadiah. Hadiah yang pertama, saya maklum siap-siap dekat sini. Tempat pertama, kamu akan dapat RM50. Siapa nak RM50? Kalau saya pun nak. Lepas dah beli ni. Apa nama tu? T-Life dengan Bumblebee. Okey, RM50, 30 tempat kedua dan 20 untuk tempat ketiga. Dan sekiranya ada hadiah-hadiah lain, kita akan bincang di jawatan kita kuasa untuk bagi hadiah lain. Setakat ini kita bagi dulu cash. Okey? Dan bagi anak murid semua, kamu ada sebulan lagi sebelum UPKK. Saya ulang lagi sekali, ada sebulan saja lagi yang sangat bermakna tempoh masa ini. Sekiranya kamu semua nak join SSR UPKK di Pusat Tuition Faizal Jaya, kamu boleh tanya dalam grup Telegram kamu. Kamu tanya je Ustaz dalam tu, Ustaz, apa tu SSR UPKK? Nanti kita akan hantar maklumat-maklumat berkaitan kepada kamu. Tulis Ustaz, apa itu SSR UPKK? Okey, anak murid semua, dah jam 1.35, saya minta maaf ambil masa 5 minit. Selamat berehat dan kita bertemu kembali pada pukul 2:30 petang. Okey, sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao cincau, bye.